Okey, seorang pelajar lelaki boleh bacakan doa. Okey, seorang volunteer. إن بالكريم وأصحاب الكرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Akmal. Saya dengar bergema, awak tak dengar bergema Bergema. Bergema kan? Bergema. Okey, sebab saya guna tab ni. Okey. Masih bergema? Ya. Semalam saya buat kelas tak bergema pula. Okey, sekarang dengar tak? Kelas. Kelas Alright, okay. Sekejap Saya pun tak pasti, saya buka MOE tapi awak masuk saya kena approve. Sepatutnya selalu kalau MOE boleh masuk terus kan? Kali ni kena approve. Saya tak suka nak approve terus ni, dia mengganggu saya nak mengajar. Okay, start lah. Tunggu sekejap. Okay. Okey, kita mulakan kelas petang ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Sedekahkan buat junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, serta kedua ibu bapa kita yang masih hidup atau yang telah tiada. Sedekahkan juga Fatihah buat diri-diri kita khusus untuk kelas ADNET pada petang ini. Moga Allah yang alim, yang hakim, yang rasyid melimpahkan sebanyak-banyak curahan ilmu. Allah yang nafi manfaatkan, Allah yang baki kekalkan. Al-Fatihah. Okey, Alhamdulillah semua sihat petang ni. Ngantuk ke, pening kepala ke, tak sihat ke? Ada? Sihat cikgu. Sihat. Okey. Hari semua dah isi kehadiran tak? Okay, cikgu ada bagi kehadiran dekat link dekat chat tu. Okay, tolong isi kehadiran kat situ. Cikgu takkan share link tu dekat Telegram. Nanti yang tak masuk pun isi kehadiran. Okay, jadi pastikan awak isi kehadiran dulu. Cikgu bagi dalam 2-3 minit. Boleh? Lepas tu kita akan mulakan. Nampak tak link tu? Ke yang baru masuk takkan nampak? Baru masuk tak nampak. Tak nampak. Oh, dia macam tu Baru okay, masuk tak nampak cikgu.
Ya, okey, kejap. Saya isi balik. Okey, nampak? Boleh? Okey. So, isi sekarang kehadiran nanti. Okey, semua nampak tak paparan janjang dekat depan, dekat skrin awak yang dekat tab cikgu ni? Jelas tak? Nampak. Pak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So hari ni kita akan masuk bab baru iaitu bab 5 kita dengan tajuk janjang. Okey, dalam bab janjang ni kita ada 2 subtopik, okey, iaitu janjang aritmetik dan janjang geometri. Okey, ni aritmetik dengan geometri. So ada 2 subtopik dah. InsyaAllah hari ni kita akan cover janjang aritmetik dulu. Okey, janjang aritmetik. Pernah dengar perkataan janjang tak sebelum ni? Tak. Tak pernah? Tak pernah dengar janjang Zul? Tak pernah. Tak pernah Alah, kesiannya. Maksudnya tak baca lagi lah buku saya suruh baca semalam. Belum lagi, cikgu. Apa? Belum lagi. Oh, belum lagi. InsyaAllah lah hari ni belajar. Okey, jadi untuk tajuk janjang ni sebenarnya benda ni, janjang ni benda yang dah biasa pun awak lalu daripada awak kecil pun awak dah tahu. Awak sebenarnya tahu apa tu janjang tapi sebab awak tak tahu nama dia janjang lah. Janjang ni sebenarnya dia macam satu pola nombor ataupun jujukan nombor. Okey, selama ni awak belajar pola nombor. Pernah jumpa pola nombor? Pola nombor saya rasa ada dalam form, saya tak pasti KSSM tapi form 1 ada tak belajar pola nombor ataupun jujukan? Ada. Ada okey. Apa yang awak faham dengan pola nombor? Number pattern. Corak. Nombor berturutan. Apa? Berturutan. Berturutan sama ada dia turun atau naik tapi kita dah boleh ramalkan nombor-nombor selepas tu apa sebab dia dah ada corak dia sendiri, dia dah ada pattern. Kalau macam kat rumah kita, kalau ada rumah yang pasang tiles tu kan, tiles tu apa? Tiles lah yang kat dekat apa ni awak punya lantai ataupun ada yang pasang kat dinding kan dia ada corak-corak dia. So corak tu ada pola dia sendiri. Awak boleh nampak dah boleh agak dah kalau dinding ni dipanjangkan, nanti corak yang ni akan jumpa lagi dekat mana. Macam tu. Okay, itu maksud pola lah ataupun kalau untuk nombor ni, pola nombor atau jujukan nombor yang kita akan belajar dalam bab janjang. Okay, cuma ada 2 jenis janjang, aritmetik dan geometri. Nanti satu-satu kita akan tengok apa beza antara aritmetik dengan geometri ni. Okay, tapi kedua-duanya adalah melibatkan jujukan ataupun pola ataupun pattern. Kalau dalam bahasa Inggeris awak akan jumpa number pattern. Okay, alright. So kita tengok sikit. Okay, ni pengenalan. Stadium Nasional Bukit Jalil merupakan stadium terbesar di Malaysia. Dah pernah sampai Stadium Bukit Jalil? Pernah. Hakimi dah sampai Hakimi? Tak pernah sampai. Baru sampai stadium Pasir Gudang pergi test COVID. Okey, insyaAllah nanti ada rezeki pergi stadium Bukit Jalil. Dekat mana stadium Bukit Jalil? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Okey. So, stadium merupakan yang terbesar di Malaysia yang menyediakan tempat duduk berbumbung untuk keselesaan para penonton. Bagaimanakah kita dapat mengetahui bilangan kesemua tempat duduk tanpa mengira satu demi satu? Bagaimanakah bilangan tempat duduk di setiap baris meningkat dari barisan paling dalam ke barisan paling luar? Bolehkah anda bentukkan satu persamaan untuk mengira jumlah tempat duduk dalam stadium itu? Okey, inilah gunanya mereka belajar, kita semua belajar janjang
Tak adanya orang nak pergi kira satu-satu. Ada awak rasa orang nak kira satu-satu kerusi dekat stadium tu? Ada? Tak ada Yang pastinya bila dia ada satu pola, kita boleh nampak dah. Okey, baris pertama mungkin 3 je. Macam gambar saya dekat gambar dekat kita punya background tu. Okey, daripada nombor 1 pergi nombor 3, pergi nombor 5, 7. Maksudnya kita dah nampak ada pertambahan 2, 2, 2. Jadi daripada situ kita dah boleh agak dah. Baris ke-19, bukan boleh agak kita akan belajar macam mana formula dia untuk kira baris ke-19 tu ada berapa kerusi. Baris ke-200 contoh ada berapa kerusi. Dan hasil tambah daripada baris 1 sampai ke baris 50 semua ada berapa kerusi. Mungkin waktu COVID ni dia dah jarakkan. Duduk tak boleh sebelah-sebelah. Contohlah kalau mungkin nanti dah boleh buka. Mungkin kena selang 2 kerusi. Jadi dekat situ orang yang menjaga stadium ni dia dah boleh agak dah berapa bilangan penonton yang boleh diberi masuk untuk melihat satu perlawanan bola sepak berdasarkan kiraan pada janjang tu. Okey. Alright. So kita teruskan mengenal pasti janjang aritmetik. Okey. Encik Lee membina tangga di taman bunga miliknya. Dia menggunakan 8 biji bata pada anak tangga pertama. Setiap anak tangga yang seterusnya menggunakan tambahan 8 biji bata. Jumlah bata yang digunakan pada setiap anak tangga boleh ditulis dalam suatu jujukan. Ini yang Encik Lee sebut tadi jujukan. Ataupun kadang awak jumpa dengan perkataan pola. Pola nombor. 8, 16, 24. Bla bla bla. Maksudnya ada dia boleh bersambung lah. Dia punya senarai tu, jujukan tu. Jika Encik Lee ingin membina 18 anak tangga, berapakah bilangan bata yang diperlukan oleh Encik Lee? Maksudnya setiap anak tangga dia perlukan, anak tangga pertama dia perlukan 8 biji bata, anak tangga kedua dia perlukan 16 sebab anak tangga makin mungkin ni jenis dia guna anak tangga yang bentuk tangga yang semakin membesar tu lah bukannya tangga yang sama saiz. Maksudnya yang first step tu kecil sikit, second step bertambah, third step bertambah. Jadi kita boleh kira pada kalau dia nak bina 18 anak tangga berapa bilangan bata yang diperlukan. Okay. Alright, jadi itu serba sedikit tentang janjang. Okay. Dan untuk janjang aritmetik, yang ni awak kena ingat, untuk janjang aritmetik, awak akan jumpa satu perkataan yang namanya beza sepunya. Beza sepunya. Apa dia? Cuba sebut. Beza sepunya. Okey, beza sepunya diwakilkan dengan huruf D. D kecil D for difference. Beza sepunya. Okey, jadi kalau sebut perkataan beza melibatkan apa? Tambah, tolak, darab, bahagi. Tolak. Awak dah tahu dah kalau sebut beza je mesti tolak. Okey, jadi maksudnya dah tahu dah janjang ni kalau nak tahu pola dia kita kena tolakkan. Tapi nak tolak apa? Itu yang kita tengok dalam rumus yang ni. Okey, T ni, rumus dia adalah D sama dengan T2 tolak T1. Okey, contoh saya ada bagi tadi jujukan yang ni 8, 16, 24. T tu adalah sebutan. Okey, T tu sebutan. Okay, awak kena kenal kenalan dengan istilah-istilah yang akan digunakan dalam janjang lah. Beza sepunya T sebutan. T ni bahasa Inggeris lah. Terms. Daripada perkataan term. Yang 16 adalah T2. 24 adalah T3 dan seterusnya. Okey, jadi rumus nak cari D, nak cari beza sepunya, kita tolakkan sebutan selepas dengan sebutan sebelum. Maksudnya, contoh kita ada 3 sebutan, kita boleh tolakkan sebutan ketiga dengan sebutan kedua ataupun sebutan kedua dengan sebutan pertama. Tapi tak boleh langkah. Tak boleh langkau. Awak kena ikut follow lah. Maksudnya kalau awak nak buat T3 tolak T2 boleh. Awak nak buat T2 tolak T1 pun boleh. Awak nak buat T4 tolak T3 boleh. Awak nak buat T100 kena tolak dengan T99. Okey, dan ini semua akan memberikan satu jawapan yang sama. Itulah dia D. Faham? Faham. Okey, contoh. Contoh dalam jujukan yang saya bagi dekat atas ni.
Kalau kita tolakkan T3 dengan T2, apakah T3 kita? Tulis balik kat bawah ni 8, 16, 24. Okey, T1 mana? 8. Ni T1. 16, T2. 24. T3. Okey, bagus. Alright. So sekarang apa rumus bagi D? Apa rumus bagi D? D tu apa? T2 tolak Apa tadi? Dua tolak T1. Itu tolak. T2 tolak T1. Okey, berapa T2 tolak T1? 16 tolak 8. 8. 8. Boleh tak kalau saya nak buat T3 tolak T2? Boleh. Apa tak jawapannya? Sama. Okey, jadi kalau untuk memastikan bahawa satu jujukan itu adalah janjang aritmetik, maka dia perlulah mempunyai D yang sama. Maksudnya D dia kena konsisten. Apa pun sebutan yang kita tolak selepas kepada sebelum, okey, sebutan yang berturutan, kalau kita tolak dia mesti memberikan jawapan yang sama, barulah itu digelar sebagai janjang aritmetik. Okey, contoh saya ada satu jujukan dengan nombor 8, okey, 16, 24 dan 30. Okey, sekarang kita nak test sama ada ini adalah janjang aritmetik atau bukan, kita tolak dulu. Okey, 16 tolak 8 berapa? Tadi kita dah dapat. 8. Kita dapat 8. Okey, 24 tolak 16 kita dapat 8 juga. 30 tolak 24? 6. 6. Okey, disebabkan dia mempunyai, jujukan ini mempunyai basis punya yang tak konsisten atau tak sama, bermaksud ini bukan janjang aritmetik. Okey, kita selalu wakilkan janjang aritmetik dengan huruf JA lah. Okey, kalau janjang geometri nanti kita akan tulis JG. Okey, JA. Maksudnya ini bukan janjang aritmetik sebab Tak sama. apa yang tak sama? Nah, 30 ke 24. Beza dia. Janganlah sebut 30 ke 24. Lain soalan nanti lain nombornya. Sebab Beza sepunya. yes, beza sepunyanya tidak sama. Okey, di sepanjang jujukan. Maksudnya kalau nak tahu dia janjang aritmetik, kalau dia bagi 10 nombor tu kena ada beza sepunya yang sama, barulah dia adalah janjang aritmetik. Boleh Zul? Boleh. Jangan cakap sebab 30 tolak 24. Tu ni untuk soalan cikgu ni. Kalau soalan lain, bukan macam tu. Okay? Alright. So kita tengok kat sini. Tentukan sama ada, okay, jadi janjang aritmetik ni, dia punya definisi dia lah. Suatu jujukan nombor dengan setiap sebutan diperoleh dengan menambahkan satu pemalar kepada sebutan sebelumnya. Okay, maksud dia apa? Nak dapat satu janjang aritmetik, contoh saya ada nombor 8. 8 ni adalah saya punya T1. Okey, dan saya kata okeylah saya nak buat satu jujukan nombor dengan beza sepunya saya adalah 6 contoh. Jadi saya dapat buat apa? Saya perlu buat apa? Saya tambah nombor pertama dengan first jujukan saya start dengan nombor pertama. Okey, kemudian T2 saya kena tambahkan apa? Apa dengan apa? Tambah dengan 6. Tambah 6. Terus 8 tambah 6 so dapat 14. Okey, lepas tu nak dapat T3 apa tambah apa? 14 tambah 6. Dapat berapa? 20. Okey, dan berterusan bla 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 bla. Okey, inilah yang dimaksudkan dengan ayat dalam petak biru ni, janjang aritmetik ialah suatu jujukan nombor dengan setiap sebutan, setiap sebutan ni T2, T3 ni diperoleh dengan menambahkan satu pemalar kepada sebutan sebelum. Pemalar ni lah yang apa tadi? Huruf apa? P. D, bagus. Pemalar tu adalah satu nombor yang tetap. Maksudnya dalam kes ni kita wakilkan dengan huruf D. Setiap soalan dia ada pemalar dia sendiri. Okay, pemalar ni boleh juga bernilai negatif. Okay, waktu macam mana pemalar tu bernilai negatif? Awak rasa waktu macam mana? Waktu bila yang jujukan yang macam mana menghasilkan pemalar yang negatif? Berkurang. Bagus, berkurang. Contoh, 10, 8, 6, 4, 2, sifar, negatif 2. Nampak tak ini adalah satu jujukan? Nampak. Dia berkurang sebanyak berapa?
Dua. So, bila berkurang, kita wakilkan dengan nombor negatif. So, negatif 2. Negatif 2. Okay, awak jangan silap sebab awak nampak nombor besar jadi awak tolak 10, tolak 8. Salah. Okay, cara pengiraan dia tetap sama dan cara kita mendefinisikan yang mana satu T1, T2, T3 tetap sama. Okay, so ini tetap menjadi T1, ini tetap menjadi T2 walaupun nombornya semakin kecil. Tapi kita kena berikan nama terms tu T tu kepada mengikut turutan dia lah daripada kiri ke kanan. Okay, jadi nak dapatkan nilai D adalah T2 tolak T1. Jadi sama dengan 8 tolak 10. So sama dengan negatif 2. Boleh faham? Boleh. Faham. Jadi maksudnya bila nampak je satu jujukan nombor, terus labelkan. Okay, yang pertama di sebelah kiri itulah T1 dan berterusan sampai ke kanan. Okay, walaupun nombor tu semakin berkurang, jangan takut. Maksud bila awak tengok nombor tu semakin berkurang, bermaksud itu adalah janjang aritmetik dengan beza sepunya yang bernilai negatif. Okay, kita tengok contoh satu. Tentukan sama ada jujukan berikutlah janjang aritmetik atau bukan. So tengok 358, 35 sifar, 342. So bila dia tolakkan, 358 tolak 35 sifar dia dapat negatif 8. Okay, 342 tolak 35 sifar pun dia dapat negatif 8. Okay, maka jujukan ini ialah janjang aritmetik kerana D1 sama dengan D2 iaitu negatif 8. Okay, kalau untuk yang B ni pula, okay, nampak pecahan jangan takutlah, awak tekan je lah kaki kita kalau awak lambat nak mengira kan. Okay, so sama juga ini adalah T1, ini adalah T2, ini adalah T3 dan ini adalah T4. So D1 adalah T2 tolak T1, 2 tolak 2 per 3, so dapat 4 per 3. D2, okay, 10 per 3 tolak 2 masih lagi 4 per 3. D3, 5 tolak 10 per 3 dapat 5 per 3. Okay, disebabkan nilai D yang tak sama, okay, D3 tak sama dengan D1 dan D2, maka ini bukanlah satu janjang aritmetik. Okay, jelas? Jelas. Okey, kita tengok pula contoh dalam bentuk ayat. Sebuah auditorium mempunyai 15 buah kerusi pada baris pertama. Okey, so kalau kita susun, dia mungkin macam inilah 15. Okey, ni ada 15 buah. Okey, baris kedua panjang sikit, dia ada 19 buah. Okey, baris ketiga panjang lagi, dia ada 23 buah. Okey, pada baris ketiga dan seterusnya. Tentukan sama ada susunan kerusi pada setiap baris mengikut janjang aritmetik atau bukan, berikan justifikasi. Okey, jadi kita tolaklah 19 tolak 15, kita dapat kat sini 4 beza dia. Okey, 23 tolak 19 pun positif 4. Maka ini adalah janjang aritmetik kerana susunan kerusi berbeza dengan nilai 4 lah pada setiap baris. Okey, itu contoh dia lah. Okay, boleh tak kita buat latihan secara lisan? Boleh. Boleh. Okey, yang lain pun tolong aktifkan diri awak tengah-tengah hari ni, nanti ngantuk pula kan. Nanti jadi dengar suara saya tu macam tengah lalapan untuk tidur pula. Okey, so kena aktif, duduk bersungguh-sungguh macam nak belajar dalam kelas. Nak minum air ke apa tak kisahlah, tapi janganlah letak nasi lemak kat depan tu kan. Okey, so satu, cari beza sepunya bagi setiap janjang aritmetik berikut. Okey, soalan A. Apakah T1, apakah T2, apa T3? Kita buat dulu sama-sama, lepas yang lain saya suruh congak. T1 negatif 35. Okey, so negatif 35, negatif 21, negatif 7. So ini adalah T1 kita, ini adalah T2 kita, ini adalah T3 kita. Okey, lepas tu? Tolak. Okey, kita kena tentukan nilai apa? Nak tahu dia janjang aritmetik? Nilai? Nilai D. So tulislah tulis terus negatif 21 tolak negatif 35. Jangan disebabkan dia ada negatif, awak terus tulis negatif 21 tolak 35. Salah. Okey, tanda tolaknya adalah tanda yang mendatang, sedangkan tanda ini adalah simbol yang memang berada di hadapan setiap nombor tu. Jangan buat kesilapan, jangan buat kecuaian lah kat situ. Okey, so negatif 21 tolak negatif 35 dapat berapa? 14. Okey, kita try pula yang kedua. Negatif 7 tolak negatif 21 dapat berapa? Dapat 14.
So bila D dia sama, maka kita boleh simpulkan apa? A ni adalah yes, dia adalah janjang Janjang aritmetik, atau kita wakilkan dia arithmetic. dengan huruf A. Janjang aritmetik. Bukan janjang matematik, janjang aritmetik. Okay, kita try satu lagi soalan C. P tambah Q. Okay, dia boleh keluar apa-apa soalan log ke, assert ke, apa-apa lah kan yang dia nak tanya. Yang penting awak tahu kena tolak lah. Okay, 2P, lepas tu 3P tolak Q. Okay, so apakah T1 kita? P tambah Q. Tambah T1. Itu 2P. 3P tolak Q. Okay, bagus. So kita punya D apa? Apa tolak apa? 2P. T2 tolak T1. Okay, T2 tolak T1, 2P tolak. Okay, bila dia tolak, pastikan disebabkan ini ada dua sebutan, jadi kena letak kurungan. Beza kalau awak terus buat macam ni, 2P tolak P tambah Q. Beza tak? Beza. Beza. Apa yang beza? Yang first tu kalau kembangkan dia jadi tolak Q. Dia kena melibatkan kembangan. Dia punya kurungan tu penting sebab itu melibatkan kembangan. Kalau ni dia akan jadi 2P tolak P, tolak dengan tambah pun jadi tolak Q. Sedangkan kalau awak tulis sekaligus, dia terus jadi yang macam ni. Okay, so jangan buat kecuaian. Apabila tolak, kalau tambah tak ada masalah sebab tambah dengan apa-apa pun dia tetap akan ikut yang asal. Okay, sekarang kita nak bila melibatkan tolak dan bila benda yang kita nak tolak tu ada lebih dari satu sebutan. Kalau setakat nak tolak P saja, tak payahlah nak buat kurungan. Okay, sebab benda yang sama. Okay, tapi kalau ada P tambah Q tambah 7 contoh, pastikan kita letak kurungan selepas tanda tolak. Okay, so 2P tolak P tolak Q, apa jawapan dia? P tolak Q. P tolak Q. Kita try pula yang ke T3 tolak T2. 3P tolak Q tolak. Ni tak perlu letak kurungan sebab 2P je. So jadi berapa? P tolak Q. P tolak Q. Okay, jawapan dia pun sama, P tolak Q. Okay, so bila P tolak Q, kita dapat D yang sama. So maka ini juga adalah janjang aritmetik. Okay, nanti yang lain awak boleh semakkan habis. Okay, kita try tengok 3A ni. Okay, lengkapkan jaringan nombor yang berikut. Diberi hubungan bagi set jaringan ialah sebutan berturutan dalam janjang aritmetik. Okay. Macam mana daripada 8 ni nak pergi 10, dia lalu satu petak hijau ni. Awak rasa apa je nombor yang tinggal kat situ? Boleh kita isi. 9. 9. Okay, 9. Okay, ini untuk dia ada dua jujukan lah, maksudnya sebab dia adalah different line. Yang ini adalah line 1 dan di sini adalah line 2 lah yang pergi ke sini. Okay, so 5, 9, sebelah sini apa? 14. 13. Sebab D kita berapa? 4. 4. Sorry. D kita adalah 4. Alamak. Okay. Alah, tutup. Buka yang baru. Okay. So D kita adalah 4. Okay dah. Itu yang kita punya setakat ni. Yang awak belajar adalah apa itu janjang aritmetik dan apa itu D. Macam mana nak cari D. Apa itu T. Okay, sekarang saya nak refresh balik sikit. Apa tu janjang aritmetik? Iza Farahin. Itu Apa tu janjang aritmetik? pola yang sama. Okay, pola yang sama. Apa yang sama? Dia punya sebutan beza sepunya dia sama. Okay, jadi awak boleh buat satu jujukan nombor yang mempunyai beza sepunya yang sama. Okay? Buat ayat macam tu. Boleh? Okey tu. Okay. Saya nak tanya Akilah Soleha. Boleh Akilah? Ya, saya cikgu. Okay. Baguslah macam nak berbahas. Nampak awak punya semangat tu. Okay. So dalam dalam janjang aritmetik ni yang awak dah belajar tadi ada berapa huruf ataupun ada berapa perwakilan huruf yang saya dah ajar?
D dan T. Okey, apa tu D? Beza sepunya. Okay, T tu apa? Term. Term ataupun sebutan. Sebutan. Okey, sebab lepas ni awak akan jumpa lagi ada perkataan lain. Jadi kena ingat dululah. Okey, Akmal Daniel, macam mana kan nak dapat D? Dapat D, cara dia tolak daripada T2, tolak T1. Okey, selain dari T2 tolak T1? T3 tolak T2 boleh? T3 tolak T2 boleh juga. Okey. Maksudnya kalau saya nak buat satu rumusan, okey, satu saya wakilkan nombor 1, 2, 3 tu dengan huruf N. Okey, N adalah bilangan number, N for number lah. Okey, kalau saya nak wakilkan, so saya boleh cakap D sama dengan TN. Okey, N ni tolak dengan TN tolak 1. Boleh faham tak? Boleh. Boleh faham? Okey. N ni maksudnya contohlah tadi kan kita ada T1, kita ada T2, kita ada T3. Okay, so kalau D kita, N kita contoh N kita adalah 3, dia kena tolak dengan N tolak 1 jadi 2. Okay, maksudnya dia kena berturutan. Jadi tolong hafal, tolong hafal lah, tolong fahamkan konsep ni. Boleh faham Aida? Boleh. Okay, alright. Okay, jadi D sama dengan TN tolak TN tolak 1. Okay, ni adalah rumus untuk D lah. Jadi tak kisahlah N tu nak berapa. Kalau contoh kadang-kadang awak jumpa jujukan yang berada di tengah. Dia buat titik. Lepas tu dia terus buat 25, 30, 35, titik. Bermaksud dekat sebelum ni dah ada T yang lain dan selepas pun ada T yang lain. Dan dia tulis kat sini contoh ini adalah T5. So tak semestinya dia akan bermula dari T1. Okay, dia boleh mula dari apa-apa T yang dia nak. Okay, dan dia boleh bagi benda yang consequence atau berturutan ataupun kadang-kadang dia boleh lompat-lompat. Contoh dia bagi 25, 30, 35, dot, dia sambung balik. 45, 50, 55. Macam itulah maksudnya dalam jujukan nombor yang sebelumnya pernah belajar masa mendengar rendah. Kita akan jumpa juga soalan yang lebih kurang macam ni dalam janjang. Okay. Okay, sekarang kita nak tengok menerbitkan rumus sebutan ke N, Tn bagi janji aritmetik. Okey, tadi cikgu dah jawab yang simple, maksudnya daripada depan kita dah nampak T1, T2, T3. Katalah cikgu nak suruh awak cari T100 ataupun T1000. Awak nak ke listkan satu-satu? Ada, walaupun awak cakap tak nak. Okey, abang kakak awak tahun-tahun lepas pernah buat yang macam tu. Tapi soalan tak adalah sampai 1000. Soalan biasa sampai puluh-puluh lah. Kadang dia tanya 30. Dia sanggup tulis. Okey, sebenarnya kalau dalam pemarkahan SPM, kalau awak buat listing, dia panggil kaedah penyenaraian. Terus dapat markah, tapi tak boleh tertinggal satu pun nombor tu. Maksudnya dalam list tu tak boleh miss out satu nombor. Kalau tinggal je dah tak dapat markah. Okay, tapi kaedah tu memakan masa lah dan macam tak menunjukkan yang awak ni seorang budak yang dah belajar janjang. Seolah-olah macam awak masih form 1 baru belajar jujukan dan pula nombor. Okay, sebab dalam janjang kita ada formula kita yang kita boleh apply supaya lebih mudah lah untuk kita nak buat pengiraan. Dan kita boleh tahu apa sahaja sebutan yang duduk kat mana-mana pun kita boleh kira. Okay, so macam mana cara dia terbitkan rumus tu? Okay. Cuba tengok gambar ni. Nampak tak gambar nilai sebutan ni? Nampak gambar bawah ni? Nampak. Okey. Nampak Alright. Okay, so dia kata T1 sama dengan A. A ni dia wakilikan dengan huruf lah. A ni maksudnya biasa kalau awak belajar A, B, C, D, E, F, G tu A adalah huruf yang pertama. Okay, jadi T1 sama dengan A. Dia tulis kat situ. Okay, jadi T2 pula, okay, A ni mewakili nombor yang pertama lah. Okay, T2 pula adalah A tambah D. Okay, macam yang tadi kita buat lah. Okay, bila A, nombor yang pertama, kita tambahkan dengan beza sepunya, kita akan dapat T2. Dan T3 pula adalah A tambah D tambah D. Maksudnya D ni dah kena tambah berapa kali kalau dekat T3 ni? 2 kali. 2 kali. Okay, maksudnya kalau T4 pula macam mana? D nak tambah berapa kali? 3. Okay, T5?
Empat. Okey. T20? 19. Apa yang awak dapat kaitkan antara T dan D ni? Apa nampak perkaitan dia? Antara nombor ni dan nombor ni. Antara nombor ni dengan nombor ni. Apa beza dia? Tolak 1. Ya, tolak 1. Jadi kita nak cakap macam mana? N tolak 1. Okey, bagus. So kalau saya ada TN, N ni adalah apa-apa nombor? 200, 20,000, 30 juta contoh. Okey, so kita tahu kira dia adalah A tambah apa? N tolak 1. Yes, N bagus. tolak N tolak 1 D. Boleh? Boleh? Faham? Okey. Melalui rumus ni mudah tak nak kira? Contoh saya kata kirakan saya T807. So rumus dia adalah A tambah Izzat bin Abdullah kat tangan nak tanya soalan ke? Ke tertekan? Kalau nak tanya soalan tanya je tak yang kat tangan pun tak apa. Tanya je insya-Allah cikgu dengar. Okey, A tambah berapa ni? 806. 806 D. D. Alright. Okay, bagus. Boleh faham ke yang cikgu tunjuk ni? Boleh faham? Boleh. Kalau awak dah faham ni, bermaksud awak sendiri dah terbitkan rumus. Okay, inilah sebenarnya rumus untuk sebutan. Ni nampak ni. Susah ke nak dapatkan rumus? Tak payahlah nak kira satu-satu. So, rumus untuk sebutan adalah A tambah N tolak 1D. So, ikutlah nilai N tu berapa yang kita nak cari. Maksudnya nilai sebutan tu ke berapa pun tak ada masalah. Tapi, kita just tambahkan A dengan N tolak 1. Maksudnya kalau kita nak kira yang ke 900, kita tambah 899 darabkan dengan D. Okay, setakat ni faham? Faham. Alright. Semangat. Okay. Nanti saya ajar kira guna kalkulator. Okay, sebab kalkulator ni dalam KSSM saya cakap dia tak adalah nak berfungsi dengan bukan tak berfungsi dengan baik. Maksudnya dia tak adalah awak boleh gunakan sepenuhnya sebab KSSM ni dia lebih kepada kita nak faham konsep. Even kalau KDSM yang dah hujung bila soalan kebat pun dia memang lebih banyak bertanya konsep sampaikan rasanya kalkulator tu pun tak diguna. Tapi kalkulator ni guna untuk apa? Dia guna untuk awak semak balik jawapan awak sama ada betul atau tak, ataupun mungkin ada soalan yang dia tak fokus pada nak cari jawapan ni tapi dia fokus pada benda lain. Jadi jawapan ni mungkin tak termasuk dalam langkah kerja penyiraan yang diberi markah. Jadi awak boleh kira guna kalkulator. Okay, so lepas ni cikgu akan tunjuk. Ada kalkulator tak depan? Ada. Okey, so kita tengok dulu contoh 3. Cari sebutan ke-15 bagi janja aritmetik. Okey, apa rumus tadi? Rumus sebutan yang kita dah buat? Tn dengan Sama dengan A tolak kurungan N tolak 1 kurungan D. bagus. Okey, so A tu apa? Number first. Nombor first ataupun Nombor first number first. ataupun TA tu sama tak dengan T1? Sama. Okay, so dia boleh tukar-tukar. Kadang-kadang awak nampak dia T1 tapi kadang-kadang awak nampak dia A. So sama je lah benda tu, jangan confuse. Okay, D tu apa tadi? Beza sempurna. Okay, N tu apa? Sebutan ke berapa? N tu adalah bilangan sebutan. Okay, so sekarang kita nampak dia kata janjang ni ada jujukan dia adalah negatif 4, 2 dan 8. So kerja pertama kita, step pertama adalah menentukan apakah nilai A dan menentukan apakah nilai D kita dulu. Okay, so apa nilai A? Negatif 4. Negatif Negatif 4. Alright, nilai D? 6. 6. Apa yang cakap 2 tu? 2 tolak negatif 4 dapat 2 ke? 2 tolak-tolak jadi tambah, so sama dengan? 6. 6. Jangan laju sangat Saya kata macam ni, kena ada tanda tolak. Kalau tak, elakkan benda negatif. Terus buat je 8 tolak 2. Sebab soalan ni awak dah tak payah nak uji balik dia jadi matematik ke tak. Sebab memang soalan tu dah suruh kira cari sebutan. Of course ini adalah janjang JA lah
Okay, so dia nak suruh kira T15. So kita gantikan dalam formula kita. T15 sama dengan A tambah apa? Berapa D? Ya? 14. 14. 14 D. Okay, so A kita berapa? -4. Negatif 4 Negatif tambah 4. 14 darab D. D kita berapa? 6. 6. Okay, so dapat berapa? 80. 80. 80. Semua orang dapat 80? Dapat. Dapat 80 sebab tekan kalkulator ke sebab tengok kat sini? Bagus. Tekan kalkulator, anggap aja ni tersilap type. Okay. Kemudian yang kedua pula, cari sebutan ke-24 bagi jam-jam ni. Okay, kita buat sama-sama. Negatif 6, 5, 16. So apakah A dia? -6. Negatif 6. D dia? 11. 11. 11. Okey, bagus. So, rumus dia, sebutkan, saya tulis je T. Soalan nak T24. So, kena tulis apa? T 24. sama dengan Negatif 6. tambah 23. Tambah 23. Okey, tekan 11. kalkulator. Pandai. 247. Okey, 2, 4, 247. Okey. So, kita tengok ni cara tekan kalkulator. Okey, saya tunjuk cara tekan kalkulator. Lepas tu nanti saya bagi awak rehat 5 minit nak pergi toilet ke apa. Lepas tu kita akan sambung. Okey, tekan kalkulator. Buka kalkulator awak tu. Okey, pastikan awak tekan yang ni lah. Negatif 4 tambah dalam kurungan X tolak 1 tutup kurungan 6. Try tekan yang macam ni. Ikutlah yang diajar tu. Nak dapatkan X tu tekan alpha dulu Dapat tak tekan X tu? Dapat. Okay. Okay, nampak tak kat paparan apa tu ni kalkulator awak macam ni. Lepas tu dah lepas 6 apa tu kurungan tekan CALC, calculate. Dah. Dia akan keluar X tanda soal, betul? Okay, so sekarang tekan 15 tekan sama dengan dapat 80? Dapat. Okay, contoh awak nak cari yang lain, awak tekan 20 terus sama dengan. Kejap. Alamak, tak boleh terus direct lah. Kejap. Tekan sama dengan. Kena tekan sama dengan dulu. Sorry, saya tersalah. Okay, ada tak yang dah dapat 20? Kita buat balik. Negatif 4 tambah sebab awak kena tahu cara macam mana. Okay, kita try buat untuk berturutan. Kejap, kita tekan balik. Kurungan tolak 1. Tutup kurungan 6. Kurungan complete. So X sama dengan 15. So kita tekan sama dengan. Lepas tu kita tekan sama dengan lagi. Lepas nak dapat yang kedua kena tekan sama dengan lagi. Lepas tu baru tekan 20 sama dengan. Dapat? Dapat. So sebelum nak cari nombor yang lain, terms yang lain, kena tekan sama dengan dulu. Sampai dia keluar tanda X tanda soal. Baru boleh masukkan nombor yang apa nak kira. Okay, sekarang saya nak kira sebutan yang ke-40. Cikgu, kalkulator saya dia macam kalau tulis dia dapat sama dengan negatif 10. Negatif 10 untuk T berapa? Tu yang Saya pun dapat negatif 10. Saya pun cikgu. kalkulator putih. Saya pun Kalkulator cikgu. putih Sebab Saya saya pink. guna dekat atas meja saya ni ada kalkulator putih saya dekat back laptop. Saya guna kalkulator yang biasa 570 ni. Kalau kalkulator yang putih tak dapat ke? Dapat. Ada kalkulator putih yang dapat?
Dapat. Okey, Puteri Resha tu boleh terangkan tak? Ke Farhan ke boleh terangkan macam mana nak dapat? Zul tak reti. Saya cikgu. Farhan terangkan. Zul dengar Zul? Saya dengar. Kalau dah tekan kurungan 6 kurungan tu kan ada tu bukan sama dengan tau. Dia tekan yang kat atas tu, bawah alfa. Oh, okey. Dapat. Dapat. Okey, dapat. Semua dapat. Dapat. Okey, terima kasih Farhan kerana membantu. Yang lain dapat Dapat. Tekan kat kereta ni. Okey, so dia kena tekan apa tadi? Bawah, bukan CALC Dia tekan apa? Bawa alfa. Bawah alfa. Bawah alfa tu ada CALC lah kan? Yang tu. Cikgu. Yang tu cikgu. So benda yang sama je lah dia tekan sebenarnya. Betul tak? Okey, tak apa. Nanti yang tak pandai lagi boleh contact Farhan ataupun yang lain-lain pun lah. Diorang dah pandai dah semua guna kalkulator. Okey, sekarang jam 2.51. Cikgu bagi rehat 4 minit boleh? 2.55 kita sambung. Boleh. Okey, yang nak Boleh, pergi toilet cikgu. ke, yang rasa Boleh. ngantuk, tolong. Terima kasih, ni, cikgu. sebab topik ni antara topik yang okey, jadi pastikan boleh jawab. Sayang nanti. Okey, saya rehatkan sekejap 4 minit.
Okey, dah? Semua dah ada? Ada cikgu. Ada cikgu. Dengar tak suara saya? Semua dah ada? Ada. Ha. Ada. Kenapa saya tak dengar suara awak? Sekejap. Cuba seorang cakap. Loud and clear. Testing, testing. Kenapa cikgu tak dengar suara? Sekejap. Assalamualaikum. Okey, cuba cakap. 1, 2, 3. Testing. Kenapa suara awak hilang? Saya nampak mic awak je bergerak. Kejap Subhanallah. La ilaha illallah. Sian. Cakap lagi. Cikgu, testing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya dah dengar tapi sekarang dia saya cakap bergema pula. Betul tak? Apa masalah dia? Okey. Okey, cuba awak cakap. Testing. 1, 2, 3. Boleh tak cikgu? Okey, dah. Dengar suara saya okey tak? Bergema tak? Okey. Tak. Okey. Okey je. Okey, Fatimah Mira bagus Okey, Terima kasih kerana jadi tester. Tester. Okey, alright. So kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik dengan contoh keempat. Okey, diberi bahawa suatu janjang aritmetik dengan sebutan pertama ialah negatif 6. Okey, so bila dapat soalan macam dalam bentuk ayat ni terus tulis huruf A ke B ke C ke D. Terus tulis. Jadi kita tak confuse. Okey. So sekarang tengok. Sebutan pertama ialah negatif 6. Jadi tu huruf apa? Negatif 6 ni apa? A. A. Okey. Bezos punya ialah 11. Huruf apa? D. 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 Okey. Dan sebutan ke N ialah 126. Maksudnya? T. TN sama dengan 126. Cikgu, suara cikgu bergema. Itulah. Kejap Berulang-ulang. Berulang-ulang Kejap. A. Sebab saya tak bercakap. Okey, sekarang okey? Okey cikgu. Okey tak? Okey. Saya pula tak dengar suara awak. Aduh, kejap Tadi apa saya buat untuk tadi yang sebelum rehat tadi okey sebab saya terleft tadi. Sekejap. Saya matikan mic sini. Tapi ni bergema kan? Cikgu. Gema lagi tak? Gema Bergema. Okay. Okey. Okay, bolehlah. Okay, so saya kecilkan sikit speaker sebab dia interference dengan laptop dengan saya punya saya punya tab dekat-dekat je. Okay, tapi salah satu saya dah offkan dah speaker dia tapi still mungkin ada ni kot. Ada gangguan bunyi. Okay. Okay, tapi yang penting awak boleh dengar lah apa saya cakap. Boleh Boleh. Awak respon kuat sikit lah sebab saya yang tak berapa nak dengar. Okay, so contoh 4 tadi kita dah tulis macam ni. TN sama dengan 126. Okay, dan dia nak suruh cari nilai N. Okay, so biasa dalam soalan macam ni, dia mesti akan hilangkan satu. Okay, kalau ni dia hilangkan, dia dah bagi A, dia dah bagi D, sekarang dia nak suruh cari TN. Maksudnya dia nak suruh cari sebutan keberapakah nilai dia adalah 126. Maksudnya T berapa yang 126? T1 ke, T2 ke, T100 ke, itu yang kita nak cari. Okay, so apa cara dia? Sama je, kita gantikan rumus, gantikan dalam rumus. Okay, TN tu kita gantikan dengan 126 lah. Okay, selama ni yang kita cari. Sekarang yang ni dia dah bagi. So dia nak suruh cari N.
Okey, jadi 126 sama dengan A kita gantikan negatif 6. Okey, tambah N tolak 1 buat dalam kurungan 11. Okey, lepas tu buat sama dan kita buka kurungan. Okey, so saya tunjukkan dekat sini. Okey, so 126 sama dengan negatif 6 tambah N tolak 1 11. Okey, so kita kembangkan negatif 6 tambah 11 N tolak 11. So negatif 6 tolak 11 kita akan dapat negatif 17. Tu yang dapat 11 N tolak 17 sama dengan 126. Okey, so 126 negatif 17 bawa sini dia akan jadi 126 tambah 17 dapat berapa? Okey, kita akan dapat 143 sama dengan 11 N. So N sama dengan 143 bahagi 11. Okey, so akan dapat 13. Boleh faham? Boleh. Okay. Yang dekat sini pastikan ni buka kurungan ni buka kurungan. 11N tolak 11. Barulah awak akan dapat jawapan yang betul. Okay, so ada 3 benda yang dia boleh sembunyikan. Sama ada dia sembunyikan A, apa pertama ni, sebutan pertama, atau dia boleh sembunyi tu maksud dia suruh awak cari lah. Okay, ataupun D, ataupun dia boleh suruh awak cari sebutan keberapakah itu. Okay, so sekarang awak tahulah dalam jujukan ni okay, contoh T1 ada T2 sampai ke T13. Okay, jawapan dia adalah 126. Okay, dan T1 dia tadi negatif 6 sampai ke 126 adalah sebutan ke 13. Okay, jelas? Yes. Okay. Sekarang kita tengok pula contoh 5. Dalam satu pameran buku, Siti ingin menyusun buku-buku di bahagian hadapan ruang pameran. Okay, dia menyusun buku-buku itu secara meninggi, okay, dengan tebal buku pertama yang berada di bahagian paling bawah ialah 2 cm. Setiap buku yang seterusnya mempunyai ketebalan yang sama iaitu 1.5 cm. Okay, cari jumlah ketebalan buku itu. Okay, so sekarang kita kena fahamkan soalan ni. Apa yang maklumat yang dia dah bagi? Keluarkan maklumat. Okay, apa maklumat yang dia dah bagi kat dalam ni? A sama dengan 2. Okay, dia dah bagi A. A dia apa? Dia nak susun buku kan? Dia kata tebal buku pertama berada di bahagian bawah paling bawah. Okay, dia susun ikut ketebalan. Jadi buku pertama ni tebal dia 2 cm. Okay, tebal ni tebal dia. Okay, lepas tu setiap buku yang seterusnya mempunyai ketebalan yang sama. Setiap buku yang seterusnya mempunyai ketebalan yang sama iaitu 1.5 cm. Sekejap. Tebal buku pertama yang berada di bahagian paling bawah iaitu 2 cm. Setiap buku yang seterusnya mempunyai ketebalan yang sama. Oh, okay. So buku yang seterusnya 1.5 cm. Dia kata setiap buku yang seterusnya mempunyai ketebalan ke beza ketebalan? Awak rasa soalan ni ada kesilapan ayat tak? 1.5 tu dia punya D kan? Sepatutnya 1.5 D kan, tapi ayat dia kata setiap buku yang seterusnya mempunyai ketebalan yang sama. So kalau macam tu sini semua 1.5 macam ni? Kalau ayat tu saya faham jadi macam ni lah kan, betul tak? Tapi katanya dia kata setiap buku yang seterusnya mempunyai beza ketebalan kot. Betul? Okay, kita tambahlah ayat kat sini mempunyai beza ketebalan yang sama. Okay, iaitu 1.5 cm. Okay, jadi maksudnya bukan makin menipis. Sekarang macam tak logik lah dia nak susun buku makin bawah, tebal, atas. Dia selalu macam mana? Dia akan jadi buku yang paling nipis selalunya kan berada di bahagian bawah kan. Makin atas tu kita makin tebal. Okay, makin tebal. Macam tu lah. Okay, jadi dia sebenarnya nak cakap macam ni. Okay, yang paling bawah 2 cm. Okay, ni 2 cm. Okay, atas sikit dia dah tambah 1.5. So 2 tambah 1.5. Okay, atas sikit dah tebal lagi. Dia jadi 2 tambah 2 kali 1.5 dan dot seterusnya. Boleh faham? Boleh. Okay, so dia nak suruh cari sampai T berapa?
16. 16. Okey, jadi kita keluarkan maklumat A kita adalah 2 cm, D kita sama dengan 1.5, okey, dan T16. Okey. So kira Zul ajar saya macam mana T16 sama dengan T16 sama dengan A tambah apa? A tambah kurangan 6 tolak 1 kurangan D. Okey, okey, awak bagi saya rumus, okey, tak apa. Lepas tu 2 tambah 15 bagus. 1.5. Okey, so berapa jawapan dia? 9.5. Berapa? Betul Zul. 15 darab 1.5 tambah 2. Berapa? 24.5. Okey, bagus. Itu sama dengan 24.5 cm. Maksudnya sepanjang susunan buku tu sampai ke atas ni, okey, dia punya ketebalan tinggi dia adalah 24.5 cm. So contohlah dia nak beli rak buku, dia kena pastikan rak buku dia kena lebih ataupun sama dengan 24.5. Kalau tak muatlah dia nak susun semua buku tu. Boleh? Faham? Faham. Okey, yang lain? Faham Boleh. Okey. Boleh. Kemudian bilangan buku yang telah disusun apabila tinggi susunan buku ialah 30.5. So apa yang dia dah bagi, apa yang dia nak suruh cari? Baik T. Dia nak suruh cari N. N. Okey, Hakimi dia nak suruh cari N. So Hakimi tolong cikgu, A dengan D adakah masih sama? Sama you. Okey, so kita gantikan Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Okey, lepas tu? 30.5 Bagus. sama dengan 2 tambah dalam kurungan N tolak 1 Okey. darab dengan 1.5 ataupun kurungan 1.5. Okey, bagus. Okey, kembangkan 30.5 sama dengan 2 tambah 1.5 N okey, lagi tolak. 1.5. Okey, so bawa semua yang ada nombor pergi belah sana. Kita tinggalkan kat sini 1.5 N sahaja. So kita buat 30.5 tolak 2 tambah 1.5 dapat berapa? 29.5. 30.5 tolak 2 tambah 1.5. Betul? 30 je ke 30? Okey, betul. 30. Okey, so 30 sama dengan 1.5. So N sama dengan berapa? 20 je. 30 bahagi 1.5, so kita dapat 20. Maksudnya kita tahu untuk mendapatkan tinggi susunan 30.5 cm, dia perlulah menyusun sebanyak 20 buah buku. Okey, faham? Faham. Jelas Alright, okey, bagus. Okey, so kita dah sampai ke terakhir. Okey, kita dah sampai. Okey, yang ni nanti latih diri 5.2 soalan 1 ni awak tolong cikgu buat. Awak buatlah kat kertas ke apa, lepas tu ambil gambar. Okey, kita main jigsaw. Ni bukan jigsaw puzzle lah. Nanti awak akan warnakan. Mana jawapan yang betul awak warnakan sampai ke petak tamat. Boleh? Boleh Okey, so untuk buku teks saya ambil latihan ni je lah. Yang lain awak ambil daripada buku tu awak lah, buku kerja. Okey, so pastikan latih diri 5.2 ni tolong buatlah ni untuk 5 dan 7. Okey, soalan 1. Okey, nanti kalau yang dah siap boleh snap gambar, hantar je dalam grup, cikgu boleh tengok. Ataupun nanti cikgu rasa cikgu akan naikkan link Padlet supaya tak penuh kat dalam tu. Nanti awak boleh upload lah. Tak apa, awak buat je dulu. Kita tengok 1-2 hari lagi cikgu bagi link. Okey, kita terus ke yang terakhir. Okey, so kita dah belajar A, kita dah belajar B, kita dah belajar T, kita dah belajar N. Okey, so sekarang yang last sekali dalam janji aritmatik kita akan jumpa S. Okay, S ni perkataan bahasa Inggeris adalah sum, S-U-M. Bukan S-O-M-E, S-U-M. Apa maksud sum?
Jumlah. Summary. 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 Okay, summary rumusan. Okay, selain tu kalau daripada matematik kita kata sum tu apa? Jumlah. Jumlah, yes, jumlah. Okay, jumlah. Kita tambahkan dia ataupun perkataan dalam janjian ni kita sebut dia sebagai hasil tambah. Okay, Fatin boleh hasil tambah sum. Okay. Boleh. Okay, kita wakilkan dia dengan huruf SN. Okay, kalau TN tadi adalah terms sebutan, ini adalah hasil tambah. Okay, cikgu nak tunjukkan apa beza antara T dengan S. Okay, yang ni cikgu skip dulu lah. Okay, sebab kebanyakan pelajar dia akan confuse. Yang ni nak guna T ke nak guna S? Yang ni nak guna T ke nak guna S? Okay, so cikgu nak tunjuk apa tu T, apa tu S. Okay, sekarang cikgu ada satu jujukan. 2, 4, 6, 8, 10. Okay, so 2, okay, tengok betul-betul supaya awak jelas lepas ni dah faham dah apa tu T, apa tu S. Okay, so 2 ni adalah T1, 4 adalah T2, 6 adalah T3, 8 adalah T4, 10 adalah T5. Yang tu dah jelas kan? Dah faham itu adalah sebutan. Okay, sekarang cikgu nak masuk sum pula. Sum tu adalah hasil tambah. Maksudnya kalau dia kata S1, nampak tak warna hijau tu? Cikgu tulis. Ke tak clear? Nampak. Okey, nampak. Okey, so kalau S1 maksudnya hasil tambah untuk sebutan S1 sama dengan, cikgu nak tulis dulu ni. S1 sama dengan T1. Nanti cikgu nak awak sendiri binakan konsep apa yang awak faham. S2 sama dengan T1 tambah T2. S3 sama dengan T1 tambah T2 tambah T3. Okey, apa yang boleh faham? Jumlah. Okey, jumlah. Maksudnya kalau S1 tu jumlah apa? Jumlah sebutan pertama. Okey, jumlah sebutan pertama sahaja. Kalau S4? Yang pertama sampai 4. Okey, bagus. Jumlah sebutan pertama sampai keempat. T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4. Okey, kalau S50? Bagus. Okey, kita taklah nak tulis banyak macam tu. Kita tulis dot tambah T49 tambah T50. Yang ni faham sebelum saya nak tebuk sikit kat tengah-tengah ni? Yang ni boleh faham semua? Boleh. So, dia kata T, dia cuma nak yang sebutan-sebutan tu je. Okay, macam yang tadi kan. Kat sini, okay, kalau dia kata T, dia nak ni je. Okay, apa T1? 2. Apa T3? 6. Apa T5? 10. Tapi kalau dia kata apa S1? S1 dengan T1 samalah sebab dia dah tak ada benda nak tambah. Okay, so kalau S1 sama juga, dia adalah 2. Kalau apa tu S2? S2 dah banyak sikit kena tambah dia ni dengan dia ni. So S2 adalah 2 tambah 4 dapat 6. Betul? Betul. Okay, kalau dia kata apakah S3? T1 tambah T2 tambah T3. So ini adalah S3 sama dengan 6, 4, 10 tambah 2, 12. Itu beza dia. Kalau T tu just ambil dekat tempat dia duduk je kedudukan dia. Kalau S tu adalah dia hasil tambah. Okay, so cikgu nak tanya satu soalan. Okay, apakah nilai bagi S5 tolak S3? Macam mana kita nak kira? Apa S5? S5 apa? Apa tambah apa tambah apa tambah apa? So tambah semua sebutan yang ada kat sini, betul? So dapat berapa? 30. 18, 24, 28, 30. Okey, 30. So kalau tolak S3? 12. Tolak 12. So dapat berapa? 18. Betul, 18. 18. Okey, sebenarnya 18 ni S apa? S4 tambah S4 sampai 5. S4 tambah S5 adalah
Ni 18, betul? Betul. Okey. Kenapa saya ajar ni? Nanti sekejap lagi nanti awak akan jumpa soalan yang tiba-tiba dia tebuk kat tengah. Okey, so awak kena faham konsep. Okey, kalau tak faham biasa cikgu suruh anak murid cikgu lukis dalam bentuk jujukan dan buat macam ni. Okey, kalau yang ni sampai sini 3. Okey, sampai sini 2. Sampai sini saja 1. So kalau nak cari yang beza dekat tengah, nanti dia akan bagi macam gini. Soalan contoh dia akan bagi nilai S. Dia bagi S5 berapa, dia bagi S4 berapa, lepas tu dia suruh cari apakah T. Macam ni contoh dia bagi S5 30, okay, lepas tu dia bagi S4, okay, S4 dalam satu jujukan ialah 30 dan diberi hasil tambah 4 sebutan dalam satu jujukan ialah 20. Okey, nyatakan sebutan ke-5. Nyatakan T5. Okey, jadi nak tahu T5 sebenarnya adalah S5 tolak S4. Betul? Betul. Okey, T5 sama dengan S5 tolak S4. Okey, cikgu conteng kat sini. S5, okay, cikgu conteng guna warna hitam. S5 adalah keseluruhan. Okay, S5. Kita tolakkan dengan S4. Adakah kita boleh dapat T5? Boleh. Kita dapat yang ni. Okay, so kalau soalan dia bagi, dia tak bagi A, dia tak bagi D, dia tak bagi apa-apa. Dia cuma bagi S je. Dia bagi S5, dia bagi S4. Dia bagi S100, dia bagi S99. Dan dia suruh cari nilai yang hilang. T lah, T yang dia suruh cari. So itu cara dia. So kena faham konsep. Okay, untuk mendapatkan satu nilai T, okay, daripada sini, boleh tak kita buat satu rumus? Okay. So, ni katalah S5 saya letak sebagai, okay, jadi contoh saya nak cari Tn sama dengan Sn tolak Sn tolak 1. Betul tak rumus saya? Betul. Okay, maksudnya Tn saya tulis balik Tn sama dengan Sn tolak Sn tolak 1. Contoh saya nak cari T10, saya kena tolakkan apa? S berapa? S10 tolak S10 tolak. Okay, konsep ni kena faham. Kalau boleh faham konsep ni, untuk soalan janjian aritmetik awak tak akan ada masalah. Okay, sebab biasa pelajar dia tak berapa nak tangkap yang kat sini. Jadi nanti bila soalan kata, cikgu, dia kata tak ada nilai A, tak ada nilai D, macam mana saya nak cari? Tiba-tiba nak cari T, sedangkan rumus T saya lah A tambah N tolak 1D. Okay, so daripada S pun kita dah boleh dapatkan T. Okay, boleh faham? Jelas? Jelas. Okay, sekarang kita nak tengok rumus S yang diberi pada muka surat. Okay, ni last kita lah Okay, kita nak tengok. Okay, ni yang saya dah ajar. Saya dah excited, dah terlaju pula. Sepatutnya saya kena tunjuk yang ni dulu. Okay, yang ni. Okay, ni rumus kita. Rumus hasil tambah. Okay, rumus hasil tambah. Okay, tadi rumus. Okay, jangan risau dengan rumus. Sebab setiap kali periksa, rumus untuk janjang, rumus untuk hasil tambah, rumus untuk sebutan ni semua telah diberi dalam formula lah. So, tak perlu hafal. Cuma yang penting awak kena tahu apa A, apa D, apa N, apa T, apa S. Kalau dah tahu tu tak ada masalah. Okay, dan awak kena tahu macam mana nak keluarkan daripada soalan nilai-nilai tu. Okay, so Sn. Okay, ni rumus dia Sn sebutan ke N. N ni sama juga dengan N yang T tadi lah. So benda yang sama. Sebutan ke berapa lah. Okay, sama dengan N per 2 dalam kurungan 2 darab sebutan pertama. Okay, tambah N tolak 1D. Okay, kalau awak perasan, yang ni apa ni? Ni sama dengan apa tadi ni? Awak dah jumpa A tambah N tolak 1D tadi apa? TN. TN kan? So sebenarnya dia ulang je balik kat sini. Cuma ada 2 kat depan ni. So A tambah N tolak 1D dekat depan ni ada 2 lah. Okay, jadi jangan tertukar dengan rumus yang sebutan rumus T tadi lain. Rumus S ni lebih panjang sikit lah. Okay, dia ada bahagi dan darab situ. Okay, sebab tu, okay, tengok ni.
Sebab tu rumus ni boleh dipendekkan. Kan cikgu dah tunjuk tadi, ini adalah Tn. Okay, dekat sini 2A, maksudnya kalau cikgu nak pendekkan sini, cikgu nak mudahkan, dia jadi Sn sama dengan N per 2. 2A tu sama dengan A tambah A, betul? Betul tak? 2A tu sama dengan A tambah A? Betul. Okay, jadi A tambah A tambah N tolak 1D ni tadi awak dah cakap dengan saya dia adalah Tn. Okay, so ni adalah Tn. Jadi kita boleh pendekkan persamaan ni jadi Sn sama dengan N per 2 dalam kurungan A tambah Tn. Betul? Betul. Okay, betul. Okay, dan kalau soalan tu ada bagi nilai L. Ni satu lagi L. Apa tu L? Last term. Last term, bagus. L adalah last term atau sebutan terakhir. Contoh soalan tu dia tak bagi nilai D tau. Dia bagi macam ni je. Sebutan pertama ataupun dia tulis dalam bentuk jujukan 2 10. Dari sini boleh dapat D tak? Boleh dapat D dia? Tak boleh sebab kita tak ada dua sebutan yang berturutan. Jadi kita boleh gunakan rumus yang ni. Okay, contoh dia kata 10 ni adalah adalah T5. Okay, jadi kita boleh masukkan nilai dekat sini lah. Kalau contoh dia nak suruh cari S, so kita just gunakan 10 ni sebagai last term ataupun L. Okay, jadi tak perlu D lah. Ke atas ni kan tadi kita perlukan D. So kalau tak ada D, jangan terus nangis, tak boleh nak kira, tak ada. Maksudnya kalau tak ada D, kita masih lagi boleh gunakan nilai L dia last term, tapi kita gunakan rumus yang berbeza lah. Kita guna rumus yang ni. Okay, yang cikgu bulatkan ni, kita guna yang ni. Okay, tapi kalau dia tak bagi L, soalan jarang bagi L. Okay, biasa kita akan gunakan yang ni lah. A tambah N per 2, A tambah 2A tambah N tolak 1D. Okay, jadi ada dua pilihan awak boleh guna. Sama awak dia nak guna yang ni, nombor 1, atau awak nak guna yang nombor 2 ni. Okay, yang ni adalah samalah. Okay, boleh faham? Faham. Okay, dan ini yang last lah. Ini yang tadi saya dah tunjuk macam mana nak cari T daripada hasil tambah. Okay, boleh kita try dengan soalan, beberapa soalan sebelum kita habiskan kelas? Boleh. Okay. Tengok contoh 6. Diberi satu janjang aritmetik 4, 7, 10. Cari hasil tambah 35 sebutan pertama. Aisyah Alia, boleh tolong saya? Okay. So Aisyah, tak apa kita buat sama-sama. 4, 7, 10. Dia nak suruh cari hasil tambah. Hasil tambah huruf apa? S, T, A, D, L, N. Hasil tambah? S ataupun sum. Kakak? S. Hasil tambah S 35. So dia nak suruh cari S 35. S 35 tu, apa maksud S 35? Alia? T1 sampai T35. T1 tambah T2 tambah bla 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 sampai T35, betul? Betul. Ini adalah S35. Nak ke buat satu-satu, dah lah awak dapat jujukan macam ni. Kalau awak nak kira satu-satu, awak kena tambah. Tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3 sampai 35. Nak buat macam tu ke? Tak nak. So kita gunakan? Guna apa? Rumus. Okey. Kita nak guna rumus yang nombor 2 ni ke? Ataupun kita nak gunakan rumus yang nombor 1 ni? Nombor 1. Okey, nombor 1. Sebab nombor 2 tu kalau dia bagi last term. Yang ni dia tak bagi last term. Dia terus koma titik. So kita pun tak tahu apa last term dia tak bagi. Okey, so kita guna rumus 1. Sn. Okey, semua sebutkan saya rumus. Sn sama dengan N per 2. N per 2. Kurungan A tambah D. Okey, bagus. Ingat kurungan yang besar ni awak buat dengan kurungan petak lah. Sebab kalau tak, banyak sangat kurungan bulat tu. Okey, buat kurungan petak. Okey, Alia, kita sambung balik. Aisyah Alia. Okey, betul. S berapa Alia kita nak kira?
S35. Okey, S35. Okey, sebelum tu boleh tak bagi tahu cikgu apakah nilai A dan nilai D kat sini? Okay, dia 4. Okey, bagus. D kita 11. D 11. D tu beza punya kakak? 3. Yes. Macam mana dapat? 7 tolak 4. Okey, 7 tolak 4, 10 tolak 7 dapatlah 3. Okey, jadi tolong applykan cikgu dalam ni S35 sama dengan N berapa? 35. Okey, per 2 dalam kurungan. 2, 4 Okey. tambah 3, 4 darab dengan 3. Bagus. Alright. Okay. So tekan-tekan kalkulator. Try tekan kalkulator. Dapat tak macam ni 1925? Cuba tekan. Sebab pelajar kadang kan tekan kalkulator dia tak reti. Yang lain dia pandai. Aisyah try tekan kalkulator. Yang lain pun tekan sekali. Dapat 1925? Dapat 1925. Okey, bagus. 1925. Okey, kakak, terima kasih. Alright, tadi cikgu nampak Dini. Dini ada? Ya. Okey, Dini, tolong cikgu untuk soalan kedua. Hasil tambah N sebutan pertama. Okey, tadi hasil tambah 35. Sekarang N sebutan pertama. Jadi kita tulis S apa? SN. Okey, SN. Okey, apa rumus kita tadi, Dini? N per 2 kurungan tambah kurungan N tolak 1 kurungan D. 2 apa ni? 2. Oh, 2. 2? 2 apa? 2 darab? 2 darab A. 2A tambah N tolak 1D. Okey, cikgu ulang-ulang benda ni banyak-banyak kali sebab supaya lama-lama nanti hafal dah, tak payah tengok rumus dah. Okey, so sekarang dia nak suruh mudahkan, gantikan nilai A dengan D dulu. Okey, apa A kita? So SN sama dengan N per 2 dalam kurungan 2A kita berapa? 4. 4 tambah N tak tahu tolak 1 D kita? 3. 3. Okey, so dia suruh mudahkan je lah. Ni kita tak boleh nak selesaikan. N per 2, 2 darab 4. 8. 8 tambah N tolak 3N tolak 3. bagus. Okey, boleh mudahkan lagi tak Dini? Boleh. Apa dia? 8 tolak 3. Okey, jadi 5 tambah 3N. okey, itu yang dia dapat yang ni. Okey, boleh faham semua? Boleh. Okey, kita pergi kepada 2 contoh lagi sebelum habis. Okey. Boleh tak 2 contoh lagi ni? Boleh. Kita nak rehat sekejap lagi. Tak payah okey, kita habiskan insya-Allah dalam 45 kita habis. Okey. Contoh 7. Hasil tambah 10 sebutan pertama bagi satu janji aritmetik ialah 230 dan hasil tambah 10 sebutan yang berikutnya. Apa maksud tu? Jangan tengok penyelesaian. Kita buat sendiri dulu. Okey, apa maksud dia? Hasil tambah 10 sebutan pertama. Cuba gantikan dengan simbol S10. S10 sama dengan 230. Betul? Lepas tu hasil tambah 10 sebutan yang berikutnya ialah 630. Apa maksud tu? 10 tambah 10. S20. S20? S20 sama dengan 630, betul? Betul. Ada yang betul, ada yang bukan. Siapa yang cakap bukan? Kenapa bukan? Jawapan dia bukan. Yang cakap bukan tadi, kenapa? Dia bukan kata hasil tambah. Dia kata 10 sebutan berikutnya. Maksudnya, adakah S20? Apa Alia? Kejap cikgu. Kejap. Okey. Siapa? Cikgu. Muhammad Nur apa ni? Siapa nak tolong? Aida? T11 sampai T20 je cikgu.
T11 sampai T20 je. Betul? Sebab dia kata hasil tambah 10 sebutan yang berikutnya ialah 630. Okey, jadi boleh juga kalau awak tak nak tulis, tak nak nampak complicated T11 hingga T20 kan. Awak boleh tak kalau saya nak buat S20 okey sama dengan 630 tambah 230. Betul tak? Betul. Okey, kenapa? Okey, saya nak tunjuk kat sini kita ada 10 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 10 petak ni 230. Saya ada lagi 10 petak lagi tambahan. Okey, sampai sini 10 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, contoh. Tambah lagi dekat sini sahaja tau. Sini sahaja adalah 630. Jadi kalau sini sampai sini sebenarnya berapa? 630 tambah 230. Itu adalah, okey, 230 ni adalah S10 sahaja. Maksudnya T1 hingga T10. Hingga 10 pula. Okey, T1 hingga T10. Okey, kalau yang ni pula 630 adalah T11 hingga T20. Sekarang keseluruhannya adalah S20. Okey, hasil tambah 20 blok-blok ni sama dengan 630 tambah 230, kita dapat 860. Yang tu boleh faham? Boleh. Okay. Alright, so macam mana cara dia? So tengok yang ni awak kena aplikasikan persamaan serentak. Sebab tu saya kata persamaan serentak ni adalah satu topik yang sangat penting. Almost every topik yang awak akan belajar awak akan jumpa persamaan serentak. Waktu bila kita nak guna persamaan serentak, bila dia suruh cari dua huruf yang kita tak tahu. Nampak aja kena cari dua huruf, mesti kena guna persamaan serentak dengan dua pemboleh ubah. Maksudnya kena ada dua persamaan lah kalau nak cari dua huruf. Okay, tapi kalau nak cari tiga huruf, contoh dia kata cari A, D dan L. Maksudnya yang kita belajar dalam sistem persamaan, kita kena wujudkan tiga persamaan. Huruf dia tu ada tiga unknown, barulah kita boleh cari. Faham? Faham tak? Waktu bila awak nak, okay, kadang-kadang pelajar dia confused bila nampak macam ni, cikgu macam mana ni nak cari A dengan D, dia cuma buat satu persamaan dan dia expect dia boleh settlekan. Tak boleh settle. Bila ada dua huruf, awak kena pastikan awak cari daripada maklumat tu sampai awak boleh buat dua persamaan yang berbeza. Okay, bila dah ada dua persamaan yang berbeza, barulah awak boleh settlekan sebab awak nak cari dua huruf. Kalau awak setakat nak cari A sahaja, maka satu persamaan linear sudah mencukupi. Tapi kalau awak nak cari A dengan D, ada dua huruf yang awak tak tahu, maka awak perlukan dua persamaan baru awak boleh settlekan dua huruf tu, baru boleh cari. Kalau awak nak cari tiga huruf pula, A, D dengan L, maka awak perlukan berapa huruf? Berapa persamaan? Tiga persamaan. Okay, dan biasa awak punya skop sampai tiga dan yang paling biasa adalah dua lah dia akan suruh cari. Dia jarang lah nak buat sampai tiga, tapi tiga tu awak belajar dalam sistem persamaan lah. Okay, jadi at least kalau contoh ada soalan yang keluar macam tu, awak dah tak takut. Awak just gunakan awak punya pengetahuan dalam persamaan linear serentak. Linear je. Ni bukan ada kuasa-kuasa lagi, ni linear je. Okay, jadi settlekan. Okay, so sekarang dia kata hasil tambah 10. Sebab tu dia bagi dua ayat. Dia dah kata hasil tambah 10. Okay, dia dah cakap yang ni adalah 230. Dan hasil tambah lagi satu adalah 630. Maka kita dah boleh buat dua persamaan daripada situ. Okay, persamaan satu ialah S10 sama dengan 10 per 2. Ni kita guna N per 2, 2A tambah N tolak 1D lah. Okay, jadi gantikan je S10 ialah 230 sama dengan 5 dalam kurungan 2A tambah 10 tolak 1, 9D. Okay, ni persamaan satu kita. Mudahkan dia dapat ni lah. Okay, ni persamaan satu. Okay. Boleh yang tu? Boleh. Okay, itu persamaan satu. Okay, jadi tengok kan dia ada A dengan D, maka kita tak boleh terus selesaikan. Contoh kalau dia kata 46 sama dengan 2A tambah 30. Yang ni tak ada masalah, nampak ada satu je huruf, bawa 30 pergi sini, dah boleh selesai. Tapi disebabkan dia ada A dengan D, jadi awak kena terus buatkan satu lagi persamaan. Okay, so apa lagi maklumat yang ada? Maklumat kata hasil tambah 10 sebutan yang berikut ialah 630. Okay, maka awak tulis S20 sama dengan 20 per 2
2A tambah 20 tolak 1D ni cikgu dah tak tulis balik sebab dah faham kan yang ni? Hasil tambah ni dah okey kan tadi? Okey. Okay. Alright. So S20 tadi kan cikgu kata jangan ambil yang 630 tu je sebab 630 tu cuma 11 sampai 20. Jadi kita nak S20 maksudnya daripada 1 sampai 20, 230 tambah 630. Okay, sama dengan yang ni kita wakilkan macam biasa dan selesaikan 86 sama dengan 2A tambah 19D. Okay, cikgu nak tunjuk sebab yang awal-awal ni semua benda yang sama. Cikgu nak tunjuk yang part yang kat bawah ni. Okay, so revise baliklah sedikit awak punya pengetahuan dalam persamaan linear. Okay, jadi kita keluarkan nombor 1 dengan nombor 2 lah. Okay, yang tadi daripada S10, nombor 1 ni daripada S10, yang nombor 2 ni daripada S20. Okay, jadi 46 sama dengan, okay, saya nak terbalikkan lah, saya tak suka letak nombor kat depan. Okay, 2A tambah 9D sama dengan 46. Okay, ini adalah yang pertama saya. Okay, persamaan kedua saya 2A tambah 19D sama dengan 86. So, yang kedua. So, kita nak guna kaedah apa? Penghapusan ke penggantian? Penghapusan. Penghapusan. Okay, nak tolak apa dengan apa? 2 dengan 1. 2 tolak 2 dengan 1 lah supaya tak dapat negatif. 2 tolak 1 sebab ni 2A jadi dah boleh hapus. 19 tolak 9 dapat? 10. Okay, 86 tolak 46? 40. Maka D kita adalah? 4. Okay, dah dapat D, kita boleh gantikan nilai D ni dalam mana-mana persamaan yang kita nak lah. 1 atau 2. So katalah saya pilih persamaan 1. 2A tambah 9 darab 4 sama dengan 46. So 2A sama dengan 46, 9 darab 4, 36. Bawa sini jadi tolak 36. So apakah nilai A kita? 46 tolak 36, 10. So 2A sama dengan 10, A sama dengan? 5. Okay, boleh faham? Boleh. Okay, kalau soalan yang macam ni, kalau dia melibatkan dua perkara yang kena ambil tahu, dua perkara yang kena kira, so pastikan awak ada dua persamaan. Okay, kalau tak cukup maklumat, kita tak boleh nak selesaikan. Okay, dan yang last sekali adalah contoh 8. Sekumpulan lebah mula membuat satu sarang lebah yang baharu. Tahu sarang lebah? Pernah tengok sarang lebah tak? Pernah. Dia terbentuk daripada bentuk apa? Hexagon. Hexagon. Sisi berapa hexagon? 6. Okey, bagus. Okey, jadi 2 lubang hexagon dibuat pada hari pertama, 5 lubang hexagon pada hari kedua, 8 lubang hexagon pada hari ketiga dan seterusnya. Okey, so dapat soalan macam ni sebab dia dalam bentuk ayat, jadi kita tulis dalam bentuk maklumat lah, keluarkan. Okey, 2 jadi yang first terms. Okey, kemudian 5, kemudian 8, ... Okay, so dia nak hitung jumlah lubang hexagon pada hari ke-12. So sebenarnya dia nak suruh cari apa tu? T12. Jumlah lubang hexagon pada hari ke-12. Dia nak suruh cari T12 ke dia nak suruh cari S12? S12. Sebab dia nak jumlah lubang hexagon pada hari ke-12. Kenapa? Sebab macam ni. Awak kena faham tahu konsep soalan ni. Okay, contoh. Dia kata, okay macam ni. Seorang lelaki menyusun kerusi. Okay, awak dengar saya punya ayat ni, saya nak awak bezakan ayat saya dengan ayat lebah ni. Seorang lelaki menyusun kerusi. Baris pertama dia ada 2 kerusi. Baris kedua ada 5 kerusi. Baris ketiga dia ada 8 kerusi. Apakah jumlah kerusi pada baris ke-12? Okay, sama je soalan tapi situasi tu berbeza. Okay, bila dia kata apakah jumlah kerusi pada baris ke-12, bermaksud, okay, contoh dia ada baris pertama, okay, dia ada baris pertama T1, T2, bla 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 sampai T12. Okay, baris pertama ada 2 kerusi, okay, lepas tu baris kedua ada 5, malah nak lukis, okay, baris ketiga ada 8, so dia suruh cari yang ni. Okay, maksudnya kalau cari ini dia suruh cari T ke dia suruh cari S?
T. Betul. Okey, nanti Masuk cakap apa beza cikgu? Yang ni pun kata jumlah lubang heksagon pada hari ke-12. Tapi awak kena faham, adakah lubang tu akan hari pertama punya lubang hilang, hari kedua lubang hilang, tinggal hari ke-12 je ada lubang? Ke ataupun dia akan berterusan bertambah lubang untuk nak buat lebah ni? Berterusan, betul tak? Contoh kan, hari pertama dia buat 2 lubang, hari kedua dia buat 5, tapi sebenarnya hari kedua dia dah ada 7. Dia dah tak boleh kira satu-satu lagi sebab dia sedang membentuk satu benda yang khas. Faham tak? Situasi lebah dengan situasi saya susun kerusi tadi, boleh beza tak? Boleh. Contoh lagi satu. Ali simpan duit. Hari pertama Ali simpan RM2. Hari kedua Ali simpan RM4. Ali tak keluarkan duit dia tahu. Jadi hari ke-10 awak nak kira yang dia simpan hari ke-10 tu berapa ringgit ataupun dah jumlah dia berapa ringgit kat dalam tu? Jumlah. Jumlah ke apa? Jumlah. Sebab duitnya dah berada di dalam akaun dia, betul? Berada di dalam tabung dia. Okey? Faham tak? Faham. Sekarang dia nak kata jumlah lubang heksagon pada hari ke-12, maksudnya pada hari ke-12 tu dia bukan cakap berapa lubang yang dibuat pada hari ke-12. Dia kata jumlah lubang heksagon pada hari ke-12. Maksudnya pada hari ke-12 tu dia dah kena consider hari pertama dia dah ada 2 lubang, hari kedua dia dah ada 5 lubang, hari ketiga ada 8 dan seterusnya. Okay, sebab itulah dia jadi dekat sini S12. Okay, sebab tu masa baca soalan janjang ni sedikit tricky dia adalah untuk memahamkan soalan. Kadang-kadang awak kena faham, okey, yang ni boleh diasing-asingkan, yang ni tak boleh. Dia memang akan jadi benda yang compile. Dia akan jadi satu jumlah lah kat situ. Okey. So, yang ni awak dah reti kira lah tadi. So, S12 sama dengan N per 2, 12 per 2. Okey, darab 2A, A kita tadi 2. Okey, tambah 12 tolak 1, 11. Darab B kita adalah 5 tolak 2 tadi, kita dapat 3. So, dapat 222. Okey, boleh? Yang tu faham tak? Faham. Okay. Sekarang saya nak fokus yang B ni. B ni kita belum jumpa lagi soalan macam ni. Bilangan minimum hari jika lebih daripada 1000 lubang heksagon telah dibuat. Maksudnya dia nak kira pada hari keberapakah hasil tambah ni semua dah lebih daripada 1000 lubang. Betul? Betul. Okay, jadi kita nak cari apa sekarang? A ke, N ke, D ke, S ke, T ke? Apa yang nak cari? N. Kenapa N? Sebab dia nak bilangan hari dia. Minimum hari. Minimum tu maksudnya contoh hari ke-11 dah sampai 1000. Hari ke-12 mestilah dah lebih dari 1000. Jadi dia nak yang paling minimum lah. Maksudnya hari ke-11 kalau dah capai 1000 je, cukup lah. Yang tu lah jawapan dia. Yang hari ke-12 tu of course lah dia dah mesti akan lebih daripada 1000. Okay, jadi dia nak kata bilangan minimum hari jika lebih daripada 1000. Kalau lebih daripada kita wakilkan dengan ni tanda lebih besar daripada. Okay, jadi dia nak suruh kira bilangan hari. Okay, nak kira kat sini hari ke berapa yang dia punya lubang heksagon tu dah melebihi 1000. Maksudnya melebihi 1000 tu 1000 boleh tak? Tak. Paling kurang berapa? 1001 lah. Jangan awak cakap 1000.1 perpuluhan tak ada sebab lubang ni dikira dengan nombor bulat. Okay, jadi paling-paling 1001. Okay, jadi cara dia macam mana? Sama je tapi kita ubah tanda sama dengan kepada julat, kepada ketaksamaan. Selama ni awak sebut sebab bila awak nampak dia kata lebih atau kurang daripada awak kena tukarkan. Okay, so cikgu tunjukkan contoh terakhir kita. So SN lebih besar daripada 1000. SN ni kita gantilah dengan rumus kita. Okay, rumus SN apa? N per 2 dalam kurungan, jangan tengok sebut 2A. N tolak 1G. Bagus. Lebih dari 1000. Okay, gantikan cikgu. N per 2. N kita tak tahu yang kita nak cari. Kita gantikan apa yang kita tahu je. A kita tahu tak? Tahu.
Apa A kita tadi? 2. Bagus. Tambah N tolak 1. D kita apa? 3. 3. Okay. Lebih besar dari 1000. Okay. Kalau ada soalan macam ni, biasa cikgu galakkan 2 ni kita pergi bawa darab yang sini dulu. Okay. Baru nanti kita kembangkan. So dia jadi apa? N dalam kurungan 2 kali 2 berapa? 4. Tambah ni. Kembangkan ni. 3N tolak 1. Bagus. Tutup kurungan lebih besar dari? 2000. 2000. Okey. Kemudian barulah kita darab ni. 4N tambah 3N kuasa 2. Okey. Tolak 3N lebih besar daripada 2000. Dah dapat persamaan apa ni? Kuadratik. Kuadratik. So kalau kuadratik kena guna apa nanti? Equation. Okay, kita susun dulu dalam bentuk persamaan. Letak apa kat depan dulu? 3N kuasa 2. Bagus. Lepas tu 4 tolak 3? 1. Tolak N. Tolak N pula. Tambah N. Yang dia ni bawa pergi sini jadi? Tolak 2000. Tolak 2000 lebih besar dari, gantikan dengan sifar kat sini. Okay, tekan equation sekarang. Okay, dapat berapa? Berapa? N sama dengan? N sama dengan 25.65 dengan negatif 25.98. 99. Negatif 25.98. Yang lain semua dapat? 99 cikgu. Dapat. Oh, 25.99. Okay, semua dapat Okay, bagus. Okay, sekarang awak belajar dalam tajuk kuadratik tu. Okay, dia ada ketaksamaan kuadratik. Bila tanda ni lebih besar, cikgu pernah cakap dulu, kalau tanda lebih besar kita akan lorek kat luar ke kat dalam? Luar. Lupa lah tu semua. Bagus. Baik seorang wakil. Kita akan ambil yang kat sini kat luar. Okay, kalau lebih kecil, ingat je kalau kecil tersepit. Ni penting untuk tajuk julat, ketaksamaan. Kalau kecil tersepit, kalau tersepit maksudnya dia duduk kat sini lah nilai dia. Duduk kat sini kalau tersepit. Okay, kalau besar maksudnya dia dekat sini. Okay, dia apa orang kata, dia terasing. Maksudnya N tu, okay, kalau kat sini kita letak nilai negatif 25.99, kita susun dekat sini adalah 25.65. So N kita lebih kecil dari negatif 25.99 atau N kita lebih besar dari 25.65. Okay, kalau tanda dekat sini tadi sebelum tekan equation tanda adalah lebih kecil, maka jawapan awak duduk kat tengah-tengah ni. Maksudnya N terletak di antara, dia tersepit negatif 25.99 dengan 25.65. Boleh faham tak apa beza kalau lebih besar dengan lebih kecil kat sini? Boleh. Dia menentukan kedudukan dekat mana jawapan akhir awak. Okay, kalau macam dia lebih kecil, dia akan duduk dekat sini. Maksudnya cara awak tulis jawapan macam ni. Dia N dia tersepit. Tapi kalau lebih besar, cara awak tulis jawapan berasingan. So akan ada dua jawapan macam ni. N lebih kecil atau N lebih besar. Okay, tapi susunlah kalau negatif letak sebelah sini, positif letak sini. Okay, sekarang itu tak jadi ni, kita sambung balik kat sini. So tadi ni kan kita dapat N lebih kecil atau N lebih besar. Okay, dia tandakan ni merah. Okay, ditandakan merah sebab dia adalah lebih besar. So dia positif kat sini. So yang ni kita tak ambil kira lah. Yang tersepit ni kita ambil kira. Okay, so dia kira lah N lebih besar daripada 153.92 per 6. Oh ni dia dah kira tadilah, dia dapat, dia ni yang jalan kerja ni tak perlulah, ni yang tadi awak dah tekan kalkulator dah dapat dah. Okay, so N lebih besar daripada 25.65 atau N lebih kecil dari negatif 25.99. So ada dua jawapan. Tapi yang ni kena abaikan. Kenapa kita kena abaikan? Sebab dia negatif. Sebab dia negatif.
Okey, sebab bilangan hari tak boleh negatif. Adakah hari negatif? Saya cakap umur berapa? Umur saya dah negatif 40. Boleh ke? Ada nilai yang negatif. Ada benda ketinggian tak boleh negatif. Ada benda yang boleh negatif tapi tak semua benda boleh bernilai negatif. Jadi kita pilih jawapan lebih besar dari 25.65. Maka bilangan hari tak bolehlah perpuluhan. Jadi kita kena pilih nombor N lebih besar daripada 25.65. Apa bilangan yang paling kecil sebab dia nak bilangan minimum. Yang paling hampir dengan 25.65? 26. Ya, N sama dengan 26. Okey, sebab dia kata lebih besar kan daripada 25.65, so 26 lah yang paling hampir. Sebab dia nak bilangan minimum. Minimum maksudnya yang paling dekat lah. Sebenarnya 27, 28 semua boleh. Tapi dia nak yang paling kecil di antara bilangan-bilangan yang boleh. So, jawapan yang paling sesuai adalah 26. Boleh? Faham? Boleh. So kita hari ini kita habis topik ni sampai sini. InsyaAllah minggu depan kita boleh buat satu contoh soalan yang melibatkan masalah, penyelesaian masalah. Lepas tu kita boleh sambung terus dengan janjang geometri. Okay, so hari ini punya PDPR boleh faham? Boleh cikgu. Okay, so apa Zul yang Zul dah belajar hari ni? Syazmin lah, ya Allah rindunya kat Syazmin. Lama tak nampak dia bersiaran kan Syazmin ni. Kalau tanya macam selalu tak respon. Syazmin, sihat ke? Oi Syazmin. Panggil terus senyap. Dia malu. Mengada lah kau Syazmin. Sihat ke tak? Sihat. Oh sihat. Suara macam kat hospital macam tu. Okey Syazmin. Apa yang awak belajar hari ni? Belajar S. Apa benda tadi? Topik apa kita belajar hari ni? Janjang. Janjang apa? Janjang aritmetik. Janjang aritmetik. Okey, apa huruf-huruf yang belajar hari ni? Kuat sikit suara Syazmin. Oh ini tengah tidur ke apa? Kuat sikit. Okay, apa huruf yang belajar? A, apa tu A? A adalah dia punya apa? Dia punya mula-mula tu lah. Sebutan? Sebutan pertama. Sebutan pertama. A boleh juga diwakili dengan huruf apa? T berapa? TN. Woi, sebutan pertama T apa? T1. T1. Okey, lepas tu kita belajar D. Apa tu D? D D tu apa? Janjang Beza sepunya. Macam nak cari beza? Beza apa itu? Macam mana nak cari beza? Beza apa? Beza sepunya lah awak tanya saya. Saya yang patut tanya awak. D tu apa? D tu awak kata beza sepunya. So beza antara apa dengan apa? Saya dengar ke tak saya mengajar daripada tadi sebenarnya? Dengar. Serius dengar. Serius dengar. Dengar. Okey. Habis tak jawab ni? Cepat. D apa? T apa? Tolak T apa? Oh tu. Ni apa tadi? T2. Tolak. Oh T2 tolak T1. Ataupun kalau T4 tolak apa? T3. Okey. Safiuddin ada? Cikgu. Julia Helmi ni tadi bisu-bisu. Trader. Apa? Apa Syazmin? Tak ada apa. Tak apa-apa. Safiuddin? Ya cikgu. Okey, lepas tu kita belajar T. Apa tu T? T tu sebutan. Okey, sebutan. Okey, bagus. T sebutan. Apa rumus T tadi? A tambah? A tambah N tolak 1 D. Bagus. Kalau saya nak cari T15, A tambah berapa D? A tambah 14 D. Bagus. So S pula. S tu apa? S tu jumlah. Hasil tambah. Hasil tambah. Okay, so hasil tambah rumus dia N per 2. 2A tambah? N tolak 1D. Okay, bagus. So boleh faham? Boleh.
Okay, so pastikan awak buat latihan di buku buku berapa? Buku A ke B? Topik ni? A kot. A lah saya rasa. Sebab bab 5. Bab 5 dia dah buku A kan? Buku ganjil. Okay, so buku A buatlah sampai yang kita belajar hari ni. Okay, jangan nanti nak naik sekolah baru stres, semua MC, PKPD, semua COVID. Kan lagi kan masalah kan. Jadi buat awal-awal. Jangan tunggu dah last minute baru nak buat semua latihan. Okay, dan pastikan yang ni yang cikgu suruh try tu. Okay, latih diri 5.2 ni tolong jawab dekat kertas. Nanti insyaAllah 1-2 hari lagi cikgu akan bagi link kat Padlet untuk awak upload. Tengok kalau cikgu tak buat, takut Padlet cikgu dah penuh, tak apa kita hantar je kat dalam grup pun tak apa untuk sama-sama kita check jawapan awak. Okay, yang awak kena buat adalah awak warnakan je lah. Mana laluan yang awak lalu tu awak warnakan sikit. Saya tak tahu awak nak buat, mungkin awak boleh conteng aja guna screenshot awak, lepas tu awak just conteng guna pen awak. Yang penting pengiraan ni semua awak kena buat sendirilah kat luar. Boleh? Tak payahlah salin balik lukis benda tu semua. Boleh Boleh. Bagus.